Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik makcik Oto Arung, Hamid Bado adalah satu-satunya ketua polis negara yang tidak dapat menerima hakikat dia dipecat dan ditamatkan kontrak jawatannya dalam institusi PDRM. Sangat-sangat lucu, sangat-sangat lawak dan sangat-sangat kasihan saya melihat gelagat Hamid Bado selaku ketua polis negara. Dia adalah satu-satunya ketua polis negara yang tidak boleh move on dan tidak boleh menerima keputusan yang di Pertuan Agong, keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan keputusan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa dia sememangnya gagal untuk melobi jawatan ketua polis negara untuk jawatan itu terus dipegang oleh Hamid Bado. Ini adalah perkara yang merosakkan dan menghancurkan imej dan reputasi Hamid Bado selaku ketua polis negara. Berdasarkan secret information, sememangnya Hamid Bado berusaha keras untuk melobi jawatan ketua polis negara itu agar kontraknya disambung lagi selepas ini. Malangnya, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong bersetuju dengan cadangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk melantik Datuk Seri Akril Sani sebagai ketua polis negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri juga bersetuju dengan cadangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk tidak menyambung kontrak jawatan ketua polis negara, iaitu Hamid Bado. Ini membuktikan Hamzah Zainuddin menang besar dalam peperangan dalam institusi PDRM untuk membuang dan menghancurkan legasi Hamid Bado dalam kartel PDRM. Dan ini sangat-sangat memalukan Hamid Bado, Pakcik Makcik Oto Arung. Sebab itu dia tidak boleh menerima hakikat, dia tidak boleh menghormati kuasa agung, kuasa Muhyiddin, kuasa Hamzah Zainuddin memecat beliau selaku ketua polis negara bermula hari Jumaat lalu. Buat kali pertama, penyerahan jawatan ketua polis negara itu, Hamid Bado tidak dijemput oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tradisi pertukaran ketua polis negara sememangnya melibatkan perlantikan dan penggantian jawatan, melibatkan ketua polis negara yang lama dan ketua polis negara yang baharu. Tetapi untuk kes Hamid Bado ini sangat-sangat kasihan. Hamid Bado tidak dijemput untuk pertukaran watika pelantikan jawatan ketua polis negara. Malah dia dimaklumkan saat-saat akhir bahawa dia tidak disambung kontrak jawatannya sebagai ketua polis negara. Beberapa tahun lalu, Fuzi Harun telah menyerahkan jawatan ketua polis negara kepada Hamid Bado. Fuzi Harun tak ada masalah dipecat oleh Tun Dr. Mahathir dan digantikan dengan ketua polis negara yang baru. Sebelum ini juga, ada ramai ketua polis negara yang dilantik oleh kerajaan Malaysia.
Tetapi tidak ada yang meroyan, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merajuk macam Hamid Bado. Pelik bin hairat. Apabila seorang menteri dalam negeri bernama Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak mahu menyambung kontrak Hamid Bado sebagai ketua polis negara, Hamid Bado terus merajuk, terus meroyan, terus mengamuk, terus panggil wartawan, kasih buruk Menteri Dalam Negeri, kasih buruk Kerajaan Perikatan Nasional. Maka akhirnya yang menang dalam peperangan jawatan Ketua Polis Negara itu adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ya, Hamid Bado kalah untuk mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Polis Negara. Hamid Bado sangat mengharapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin terus menyambung kontrak jawatannya sebagai Ketua Polis Negara. Akan tetapi, Agung memperkenankan perlantikan Ketua Polis Negara baharu bernama Datuk Seri Akril Sani. Hamid Bado bersama konco-konco kartel politiknya dalam PDRM terus melobi nama Hamid Bado untuk disambung kontrak jawatannya sebagai Ketua Polis Negara melalui perang saraf media sosial beberapa minggu lalu. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, geng-geng Hamid Bado, geng-geng Najib, geng-geng Cyber Troopers Najib berpakat-pakat untuk melobi nama Hamid Bado dalam semua platform media sosial, mengundi nama Hamid Bado untuk terus jadi Ketua Polis Negara. Undian populariti ini akhirnya memakan diri Hamid Bado. Hamid Bado syok sendiri. Hamid Bado delusion. Hamid Bado berhalusinasi mengejar jawatan Ketua Polis Negara yang dia tak boleh kejar, yang dia tak boleh pertahankan. Kuasa untuk menyambung kontrak jawatan Hamid Bado itu terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Perikatan Nasional Pak Cik Makcik. Dan disebabkan perkara ini gagal difahami oleh Hamid Bado, oleh Najib, oleh kartel polis-polis cyber troopers, geng Hamid Bado dan Najib ini, akhirnya Hamid Bado rasa malu, rasa dihina dan terkejut kalah di tangan Hamzah Zainuddin sehingga tidak dapat mempertahankan jawatan Ketua Polis Negara itu. Suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak Pak Cik Makcik Oto Arum, Hamid Bado kalah teruk. Dihancurkan oleh Hamzah Zainuddin dalam institusi PDRM. Percaturan kuasa Hamzah Zainuddin untuk menyingkirkan Hamid Bado sangat-sangat berjaya dalam PDRM. Hamid Bado gagal untuk menyingkirkan Hamzah Zainuddin. Hamid Bado gagal menyingkirkan Muhyiddin Yassin. Kerana Agong tidak mahu menyambung kontrak jawatan Hamid Bado selaku Ketua Polis Negara. Hamid Bado terlepas pandang bahawa Hamzah Zainuddin itu adalah kingmaker dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Hamzah Zainuddin juga terlepas pandang
bahawa Muhyiddin Yassin itu adalah kingmaker dalam menentukan siapa ketua polis negara. Dan Hamzah Zainuddin bersama yang di Pertuan Agong bersama Muhyiddin bergabung untuk mengangkat wajah baru menjadi ketua polis negara, iaitu Datuk Seri Akril Sani. Saya Jufazli Syekh Ahmad menghormati keputusan yang di Pertuan Agong, keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan keputusan Datuk Seri Hamzah mengangkat Datuk Seri Akril Sani sebagai ketua polis negara yang baharu dalam institusi PDRM yang amat kita hormati itu. Kita sangat-sangat bersetuju yang di Pertuan Agong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin memecat Hamid Bado selaku ketua polis negara jawatan kontrak itu. Pemecatan ini adalah sah di sisi undang-undang dan perlembagaan di musim darurat. Perlantikan Dato' Akril Sani sebagai ketua polis negara adalah sah atas kuasa yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Menamatkan kontrak jawatan Hamid Bado selaku ketua polis negara sementara, ketua polis negara kontrak, adalah menepati Undang-Undang Ordinan Darurat dalam negara Malaysia. Adalah wajar Tun Dr. Mahathir tidak lagi melobi nama Hamid Bado di hadapan Muhyiddin, di hadapan Hamzah, di hadapan Agong untuk disambung kontrak jawatannya sebagai ketua polis negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad sememangnya tidak terkejut dengan pemecatan Hamid Bado ini. Saya dah tahu Hamid Bado tidak disambung kontrak jawatannya Pak Cik Makcik sejak 1 bulan lalu. Ini maklumat sulit yang saya terima. Dan Hamid Bado tak tahu kontrak jawatan dia tu memang tak akan disambung. Hamid Bado melobi dengan semua orang untuk jawatannya sebagai ketua polis negara disambung untuk 2-3 tahun lagi. Sayang 1000 kali sayang, dia gagal untuk melobi jawatan ketua polis negara. Dia gagal untuk membina empire kartel politiknya dalam PDRM. Dia gagal untuk menyaingi kuasa Hamzah Zainuddin, kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kuasa Agong serta kuasa Tun Dr. Mahathir dalam PDRA. Jujur saya katakan, walaupun Tun Dr. Mahathir bukan Perdana Menteri lagi di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir masih sangat-sangat berkuasa dalam PDRM. Sama seperti kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan kuasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Disebabkan Hamid Bado ini sudah kantoi merupakan orang bosku Najib, maka Hamid Bado betul-betul masuk perangkap dan kena checkmate. Sehingga Hamid Bado sendiri terkejut dia kalah dalam peperangan kuasa ini dalam PDRM.
Percaya ataupun tidak, ini adalah kebenaran Pak Cik Mak Cik Oto Aro. Tun Dr. Mahathir masih berkuasa. Hamid Bado tak tahu tentang perkara ini. Najib sudah tidak ada kuasa sebenarnya. Agung, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin juga sangat-sangat berkuasa dalam PDRM. Maka sebab itu Najib bersama polis-polis cyber troopersnya marah. Hamzah Zainuddin memecat Hamid Bado dengan sangat awal hari Jumaat lalu. Ikutkan daripada kontrak jawatan Hamid Bado, dia hanya boleh dipecat pada hari Isnin minggu hadapan, esok. Tetapi Hamzah Zainuddin menggunakan kuasa vetonya sebagai Menteri Dalam Negeri untuk mempercepatkan pemecatan Hamid Bado hari Jumaat minggu lepas dan melantik Datuk Seri Akril Sani sebagai Ketua Polis Negara baharu atas persetujuan Yang di-Pertuan Agong dan atas persetujuan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah fakta dan kebenaran yang menyebabkan Najib dan kartel politiknya dalam geng Hamid Bado ini meroyan macam orang gila dalam media sosial, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Instagram, dalam Twitter dan platform media sosial yang lain seperti WhatsApp. Najib dan Hamid Bado menjangkakan jawatan Ketua Polis Negara itu masih dikuasai oleh kartel Najib dalam PDRM. Tetapi mereka ini, game Hamid Bado dengan Najib ini memang betul-betul kantoi, memang betul-betul sudah bocor. Sudah nampak dia punya lompong. Hamid Bado melawan arus master plan percaturan kuasa politik tangan-tangan kait politik Malaysia. Hamid Bado kantoi di saat-saat akhir. Dia tidak mahu ikut skrip master plan percaturan kuasa tangan-tangan kait politik Malaysia untuk tahun 2021. Apakah skrip politik master plan itu Pak Cik Mak Cik yang dilanggar oleh Hamid Bado sehingga dia dipecat secara mengejut oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Muhyiddin, oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin? Skrip master plan itu adalah Hamid Bado tak boleh buruk-burukkan nama Muhyiddin, nama Hamzah, nama Kerajaan Perikatan Nasional. Hanya semata-mata untuk menyelamatkan Najib dalam kes 1MDB. Tangan-tangan kait politik yang sangat-sangat berkuasa menentukan kerajaan di Putrajaya, menentukan Perdana Menteri di Putrajaya, sememangnya tidak gembira dan tidak suka dengan perkhidmatan Hamid Bado yang melawan arus politik. Saya tahu semua rahsia game politik Malaysia ini Pak Cik Mak Cik. Hamid Bado underestimate kehebatan tangan-tangan kait politik Malaysia dalam mencatur kuasa di Putrajaya. Hamid Bado nak buat master plan politik baru. Dia nak tolong Najib. Dia kantoi mahu tutup kes 1MDB Najib. Dia kantoi bekerja untuk Najib.
Maka tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia mentertawakan Hamid Bado. Hamid Bado ini hanyalah semut kecil di pandangan tangan-tangan gaib politik Malaysia yang menguasai PDRM. PDRM itu memang dijaga oleh seorang menteri dalam negeri. Dari tahun 1963, penubuhan Negara Persekutuan Malaysia Pak Cik Makcik, Menteri Dalam Negeri sangat-sangat berkuasa untuk menentukan siapa ketua polis negara dalam PDRM. Menteri Dalam Negeri ini dilantik oleh siapa? Oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin itu memang akan didengar nasihatnya untuk melantik ketua polis negara. Suruhanjaya Polis itu diketuai oleh Menteri Dalam Negeri bernama Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tangan-tangan gaib politik sangat-sangat marah dengan Hamid Bado. Kenapa dia menghina Hamzah Zainuddin? Kenapa dia menghina Kerajaan Perikatan Nasional dalam urusan hal ehwal PDRM? Semua jabatan penguat kuasa undang-undang dalam negara Malaysia dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri, oleh Perdana Menteri, oleh Yang di-Pertuan Agong. Perkara fundamental ini, perkara asas ini dilanggar oleh Hamid Bado. Tradisi dan rules percaturan kuasa kerajaan Malaysia ini dilanggar oleh Hamid Bado. Siapa di belakang Hamid Bado ini? Najib. Tengok di Facebook Najib. Najib paling kecewa, paling terkejut, paling bersedih hati. Hamid Bado tidak disambung kontrak jawatannya sebagai ketua polis negara. Ini bukti Hamid Bado adalah orang Najib. Tun Dr. Mahathir tak ada keluarkan kenyataan peribadi untuk Hamid Bado. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak mempertahankan Hamid Bado. Agong pun tak pertahankan Hamid Bado. Maka Hamid Bado ini mencari penyakit, mencari nahas, mencari maut, melawan tangan-tangan gaib politik yang sangat berkuasa dalam PDRM, dalam kerajaan Malaysia. Dia cari nahas, cari penyakit sendiri, cari maut, melawan Hamzah Zainuddin yang tak boleh dilawan. Dia nak lawan Muhyiddin, dia memang takkan menang. Dia nak lawan Agong, Hamid Bado tu siapa? Dia hanyalah ketua polis negara kontrak. Tahu tak apa maksudnya tu? Ketua polis negara kontrak untuk 2 tahun sahaja. Analoginya cukup mudah. Kita bekerja dalam satu sektor kerajaan ataupun satu sektor swasta. Jawatan itu adalah jawatan pegawai yang diberikan kepada seseorang atas perjanjian kontrak untuk tempoh 1 tahun hingga 2 tahun. Kalau perkhidmatan pegawai itu dalam sektor kerajaan atau sektor swasta sangat cemerlang, sangat memuaskan, maka kontrak itu akan disambung lagi untuk 1-2 tahun akan datang. Begitu juga untuk jawatan Ketua Polis Negara Hamid Bado ini. Dalam kes Hamid Bado, perkhidmatan polisnya sebagai Ketua Polis Negara sangat-sangat buruk, sangat-sangat teruk, dan kontrak jawatannya tidak disambung. Apabila tidak mahu disambung oleh Hamzah Zainuddin, oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Yang di-Pertuan Agong, maksudnya dia dipecat. Kita pernah bekerja dengan sektor kerajaan, dengan sektor swasta, Pak Cik Makcik. Ada ramai orang tidak disambung kontrak jawatannya. Tak kiralah pangkat pegawai kah, pangkat bawahan kah, mana-mana syarikat, mana-mana jabatan kerajaan. Apabila kontrak jawatan mereka tidak disambung, maksudnya itu dipecat. Kerana apa?
perkhidmatannya tidak bagus, pekerjaannya tidak cemerlang, dia tidak ikut arahan bosnya dengan baik, dia tidak mengangkat kepentingan jabatan sebuah kerajaan ataupun syarikat dalam sektor swasta. Ini yang berlaku dengan Hamid Bado. Dia buat PDRM tu macam milik Najib, macam milik mak bapak moyang dia punya. PDRM tu rakyat yang punya, kerajaan Malaysia yang punya, Menteri Dalam Negeri yang punya, Perdana Menteri yang punya, yang di Pertuan Agong punya PDRM tu. Tun Dr. Mahathir yang jaga PDRM tu juga, tanpa disedari oleh Hamid Bado. Ini adalah maklumat-maklumat sulit yang benar dan sahih, yang tidak mahu Hamid Bado dan Najib tahu. Mereka tak mahu rakyat Malaysia tahu. Pakcik-makcik, Hamid Bado tu dipanggil sebagai Bapa Polis saman 50,000. Bapa Polis saman 10,000. Hamid Bado ni memburukkan nama PDRM tau, pakcik-makcik Oto Arung. Sebab dialah nama polis-polis ni buruk. Dia kuat betul politiking. Dia kuat betul menghina Menteri Dalam Negeri, menghina Muhyiddin secara senyap-senyap, dan menghina Kuasa Agung dan Kuasa Tun Dr. Mahathir. Ini antara orang-orang yang berkuasa. Selicik manapun kau, sehebat manapun kau, mengasihi bodoh Menteri Dalam Negeri, mengasihi bodoh Perdana Menteri, mengasihi bodoh negarawan yang paling hebat dan paling berkuasa di dunia bernama Tun Dr. Mahathir, bernama yang di Pertuan Agong, kau takkan menang dalam PDRM. Hamid Bado ni terlalu tamakkan jawatan Ketua Polis Negara. Dia terlalu tergila-gilakan jawatan Ketua Polis Negara ni. Dia terlalu berdendam, dia terlalu beremosi, pakcik-makcik. Kau tengok cara dia bercakap macam mana hari Jumaat lalu. Tidak matang, tidak profesional, tidak beretika, tidak bertamadun seorang Ketua Polis Negara. Memburuk-burukkan Menteri Dalam Negeri, memburuk-burukkan kerajaan Malaysia. Hanya kerana kontrak jawatannya tidak disambung, hanya kerana dia dipecat lebih awal hari Jumaat lalu. Rakyat Malaysia kecewa dengan Hamid Bado tau, pakcik-makcik. Dia Ketua Polis Negara yang tak dengar suara rakyat. Pasal saman RM50,000 dan saman RM10,000 yang membebankan rakyat miskin. Hamid Bado ni dia tak nak dengar komplain rakyat. Dia tak nak disalahkan. Padahal dia banyak buat salah dalam PDRM. Bila ketua dalam PDRM itu salah, hancur, sesat, tamak kuasa, kuat berpolitik, maka nama PDRM hancur, buruk. Bulan-bulan PDRM dihentam, dimaki, dikutuk, dikritik oleh netizen, oleh rakyat Malaysia. Hamid Bado dia tak nak dengar suara rakyat bawahan. Hamid Bado ni dia lupa dia adalah public servant. Dia kena berkhidmat untuk rakyat. Dia pergi jaga Najib. Dia pergi jaga polis-polis kartel Najib dalam PDRM. Tangan-tangan gaib politik Malaysia tahu permainan Hamid Bado ni dengan Najib. Hamid Bado terlupa ada jabatan-jabatan rahsia yang lebih berkuasa daripada jabatan Najib dan Rosmah dalam PDRM. Ini masalah Hamid Bado. Saya bukan polis pun tahu ada beberapa jabatan rahsia yang menjaga PDRM, yang menjaga negara Malaysia dengan sangat-sangat powerful, dengan sangat hebat.
jabatan-jabatan rahsia dalam PDRM ini mengintip tindak tanduk Hamid Badu dan Najib yang mahu hijack PDRM. Maka ini antara sebab besar kenapa Hamzah Zainuddin, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Agung dan Tun Dr. Mahathir menang dalam peperangan jawatan Ketua Polis Negara bagi tahun 2021. Bila Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin, Hamzah Zainuddin dan Agung bergabung, of course, Hamid Badu dan geng-geng Najib, kartel Najib dalam geng-geng Hamid Badu PDRM ni lingkup, hancur secara mengejut. Sehebat manapun Hamid Badu dan kartelnya mahu menyelamatkan kes Wan MDB Najib, sampai kiamat tak akan berjaya pakcik-makcik Oto Arung. Saya tahu semua rahsia percaturan kuasa dalam PDRM. Sebab itu Hamid Badu nak lawan saya, dia tak menang. Najib nak lawan saya, polis-polis Najib nak lawan saya, tak boleh menang. Saya dijaga oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia, pakcik-makcik Oto Arung. Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin, Agung, Hamzah Zainuddin, polis-polis yang berkhidmat untuk negara menjaga saya dari jauh, dari dekat. Ini rahsia Hamid Badu tak tahu. Ini rahsia geng-geng Najib, kartel polis Najib dalam PDRM tak tahu. Sebab itu apabila Hamid Badu dan Najib berpakat-pakat menyentuh saya, datang pergi rumah saya jam 3 pagi, mengugut keluarga saya bulan-bulan, bergabunglah semua tangan-tangan gaib politik kasih hancur Hamid Badu dan Najib dalam PDRM. Kau tak nak dengar cakap saya, kau tak percaya cakap saya. Hamid Badu di mana? Malu, hancur. Tak boleh terima hakikat dia dipecat sebagai Ketua Polis Negara. Sehingga polis-polis cyber trooper Najib meroyan memaki saya dalam YouTube ini. Saya berfikiran terbuka jika Hamid Badu, Najib dan polis-polis cyber trooper kartelnya dalam PDRM memaki saya dalam YouTube ini hanya kerana saya menang untuk memecat Hamid Badu selaku Ketua Polis Negara. Ini adalah kebenaran dan hakikat yang sangat sukar untuk diterima oleh Hamid Badu dan kartel polis Najib dalam PDRM. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Hamid Badu menipu di depan Hamzah Zainuddin, menipu di hadapan Muhyiddin, menipu di hadapan Agung, menipu di hadapan Tun Dr. Mahathir, menipu di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Yang kalah dalam peperangan ini Hamid Badu, Najib dan kartel polis Najib dalam PDRM. Ini adalah mesej tersirat dan maklumat rahsia dalam PDRM yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Siapa-siapa yang sentuh saya ni, lambat atau cepat hancur tahu pakcik-makcik. Siapa-siapa yang membuli saya dan menzalimi saya, lambat atau cepat hancur sekelip mata. Tengok, Najib pun saya boleh kasih hancur, Hamid Badu pun saya boleh kasih hancur, atas izin kuasa Allah, atas izin kehebatan percaturan kuasa tangan-tangan gaib politik, atas izin kehebatan Hamzah Zainuddin selaku Menteri Dalam Negeri, atas izin kehebatan percaturan kuasa Muhyiddin Yassin bersama Agung bersama Tun Dr. Mahathir. Kau otak lurus, bendul macam pembaris Hamid Badu. Kau lama jadi polis, tapi kau bodoh-bodoh menjadi hamba kepada Najib. Kau tamak duit ni. Tamak mau jadi kaya. Kun fayakun. Allah kasih hancur kau Hamid Badu di bulan Ramadan. Kau sombong, kau angku, kau temberang. Kau tidak mahu dengar komplain, kritikan suara rakyat pasal saman RM50,000, pasal saman RM10,000, pasal jolo, pasal tauke Cina bukan Islam yang
ugut bunuh orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Kau tahu tak apa lagi kesalahan besar kau? Kenapa kau tak letak gambar Muhyiddin selaku Perdana Menteri di semua balai-balai polis seluruh negara? Ini masalah besar kau. Selama kau jadi ketua polis negara, kau tak hormat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kau sengaja tak letak, tak gantung gambar Muhyiddin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang absah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di semua jabatan-jabatan polis PDRM. Ini kesalahan terbesar kau. Kalau tak ada yang nak bagi tahu kesalahan kau, biar saya yang bagi tahu. Kau sepatutnya minta maaf dengan Muhyiddin. Sebelum ini, gambar setiap Perdana Menteri digantung di semua jabatan polis PDRM. Tapi ada satu gambar Perdana Menteri yang tidak digantung dalam PDRM. Gambar Perdana Menteri kesayangan rakyat Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Gambar Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini Hamid Badu sengaja tak nak buat. Kau tak arahkan semua jabatan polis untuk letak gambar Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Menteri-menteri kanan pun kau tak letak gambarnya. Kita tak ada timbalan Perdana Menteri. Kau letaklah gambar semua menteri-menteri kanan tu dekat jabatan polis. Takkan ini saya kena ajar kau? Kau nampak kecil barang ni, tapi benda ni sangat penting dari segi protokol kerajaan Malaysia. Kau tikam belakang Muhyiddin tau. Kau tak hormat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang kau pergi hormat Najib Penyamunuan MDB yang tak lama lagi masuk penjara Sungai Buloh. Kau nak tolong penjenayah, perompak, penyangak, pencuri tu kenapa Hamid Badu? Polis politik kartel kau ni dalam PDRM, dalam jabatan rahsia atas nama Najib dan Rosmah. Kenapa kau tak hapuskan jabatan tu? Kenapa kau bersekongkol dalam jabatan Najib dan Rosmah? Jabatan rahsia dalam PDRM. Tangan-tangan kait politik, Muhyiddin, Tun M, Hamzah Zainuddin, Agong tahu pasal barang ni. Kau lindungi tauke-tauke Cina, bukan Islam, yang banyak buat jenayah. Kau manis di mulut nak lawan segala jenis jenayah. Tapi kau jugalah yang menjadi mastermind, yang menjadi ketua kartel, melindungi segala tauke-tauke Cina Along, tauke-tauke Cina judi, tauke-tauke Cina pelacuran, tauke-tauke Cina pemerdagangan warga asing, tauke-tauke mafia dadah. Kaulah. Sebab tu kau dipecat sebagai ketua polis negara. Polis kartel kau dalam geng Najib, dalam PDRM, marah. Kau dipecat oleh Hamzah Zainuddin, kau dipecat oleh Muhyiddin, kau dipecat oleh Agong. Move on. Zaman kau sudah berakhir. Siapa-siapa yang tolong Najib dalam percaturan kuasa ini, lambat atau cepat kamu akan kantoi dan kamu akan hancur macam Hamid Badu. Mark my word. Paling penting kau kena tahu, rakyat yang paling berkuasa dalam PDRM tu juga. Suara rakyat tu, suara keramat Hamid Badu. Kau tak boleh takut-takutkan rakyat. Kami ni sokong PDRM. Kami bukan benci dengan PDRM. Tapi apabila kau Hamid Badu mensabotaj kerajaan Muhyiddin,
berbakat berkomplot dengan Najib Penyamun Wan MDB, buat secret department, polis-polis cyber trooper Najib, Rosmah untuk kasih buruk kerajaan Perikatan Nasional. Memang tangan-tangan gaib politik marah dengan kau, ketawakan kau, sebab kau tidak bijak dalam percaturan kuasa ni. Kau tanya dengan Agong, kau tanya dengan Tun Dr. Mahathir, kau tanya dengan Muhyiddin, kau tanya dengan Hamzah Zainuddin. Kau tanya dengan tangan-tangan gaib politik, jabatan-jabatan rahsia dalam PDRM. Kenapa Jufazli boleh tahu semua rahsia game ni? Saya bukan ketua polis negara. Tapi saya boleh bagi maklumat yang valid, yang sahih kepada rakyat Malaysia atas nama kepentingan menyelamatkan negara, atas nama kepentingan menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara dalam krisis COVID-19 global. Kau tak tahu rahsia ni kan? Sebab itulah kau dipecat sebagai ketua polis negara. Kau kan geng Najib, geng Rosmah, geng-geng kartel polis, jabatan rahsia Najib dan Rosmah dalam PDRM tu. Sebab tu kau dipertahankan oleh Najib sampai sekarang. Sebab tu semua cyber troopers Najib pun pertahankan kau. Orang tamak selalu rugi, Hamid Bado. Kau disuruh berkhidmat untuk kerajaan Malaysia, untuk rakyat Malaysia, bukan untuk Najib dan Rosmah. PDRM tu bukan milik Najib dan Rosmah. Saya ni, walaupun 100 juta kali Najib dan Rosmah dengan polis-polis kartel Najib, geng-geng Hamid Bado ni nak tangkap saya, nak culik saya jam 3 pagi ke, nak ugut keluarga saya ke, kami tak takut. Ada banyak tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia ni melindungi saya dan keluarga saya. Ada banyak polis-polis yang lebih power daripada kau, Hamid Bado, yang menjaga dan melindungi saya dan keluarga saya. Cuba kau tanya dengan Najib, dengan Tun M, dengan Agong, dengan Muhyiddin, kenapa Jufazli boleh menang lawan polis-polis Najib dalam PDRM di Mahkamah Malaysia? Saya tak pernah kalah. Saya tak pernah kena saman fitnah. Tangkap banyak macam mana kali sekalipun, kau nak fitnah saya macam mana sekalipun, kau nak burukkan nama saya sekalipun, saya menang dalam Mahkamah Malaysia. Kau, Hamid Bado, dengan polis-polis Najib dalam PDRM tak pegang Mahkamah Malaysia tau. Bila kau kalah dengan saya, maksudnya kau tak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia. Rakyat yang tidak ada jenayah macam saya menang dalam Mahkamah Malaysia. Rakyat miskin, rakyat yang tak ada jawatan besar-besar macam saya ni, menang lawan polis-polis kau, polis-polis Najib dalam kartel kau PDRM tu di Mahkamah Malaysia. Kau putarlah macam mana pun kes saya, kau nak reka-reka pun kes jenayah saya, tak boleh menang. Kau nak perangkap saya, kau tak boleh perangkap saya. Sebab saya tahu setiap inci rahsia skrip politik master plan dalam PDRM, dalam kerajaan Malaysia, dalam kalangan tangan-tangan gaib politik Malaysia. Saya diberikan ilmu percaturan kuasa politik Malaysia oleh tangan-tangan gaib politik di akhir zaman ini. Kau underestimate saya, Hamid Bado. Sebab tu kau hancur, kau kalah di tangan Hamzah Zainuddin, kau kalah di tangan Muhyiddin, kau kalah di tangan Agong, kau kalah di tangan Tun Dr. Mahathir. Saya tahu musuh saya kenal siapa musuh saya dalam PDRM. Tidak semua polis jahat dalam PDRM. Saya kenal siapa polis kawan saya dalam PDRM. Dan saya tahu nama dan muka polis-polis Najib dan polis-polis Rosmah, geng-geng penyamun 1MDB yang memburukkan nama PDRM. Kau tidak dengar teguran saya, Hamid Bado. Kau tidak dengar nasihat saya. Kau tidak dengar teguran Muhyiddin pasal saman RM50,000, pasal saman RM10,000.
Kau tak dengar nasihat dan teguran Hamzah Zainuddin. Ini bos-bos kau. Kau tak dengar nasihat Tun Dr. Mahathir. Ini masalah kau. Yang kau dengar siapa? Najib dan Rosmah. Tauke-tauke Cina penjenayah kau. Itu yang kau dengar. Cakap dorang yang kau dengar. Rakyat kau tak nak dengar. Sebab tu kau tak selamat dengan Najib. Sebagai kesimpulan, saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kehebatan percaturan kuasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin Menteri Dalam Negeri bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana berjaya menghancurkan Hamid Bado dan memecat Hamid Bado sebagai Ketua Polis Negara kontrak yang tidak lagi disambung kontrak jawatannya sebagai Ketua Polis Negara. Syabas dan tahniah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana berjaya melantik Ketua Polis Negara baharu bernama Datuk Seri Akrin Sani bagi memulihkan imej PDRM yang sudah buruk di era pemerintahan kepimpinan Hamid Bado. Ketua Polis Negara yang paling buruk, yang paling teruk, yang paling dibenci oleh rakyat Malaysia adalah Hamid Bado. Untuk makluman, kartel Najib dalam PDRM. Sebab saman RM50,000, saman RM10,000 tu idea yang diasaskan oleh Hamid Bado bagi memburukkan nama Muhyiddin, memburukkan nama Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional tu di musim darurat, siapa-siapa yang nak kasih hancur, orang itu yang sebenarnya akan hancur oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Tangan-tangan gaib politik tu melihat dari jauh, dari dekat. Hamid Bado, kau tikam belakang Muhyiddin, kau tikam belakang Kerajaan Perikatan Nasional. Polis-polisan bertrupa Najib dalam PDRM sengaja buat perang saraf media sosial, kasih rosak nama Muhyiddin, kasih rosak nama Kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya Hamid Bado, nama dia yang rosak, yang buruk. Nama Najib yang terpalit. Ini bukan fitnah, ini kebenaran. Maka Hamid Bado, saya tahu kamu kecewa, kamu sedih, kamu menonton video saya, kamu sakit hati. Jangan sakit hati. Terimalah keputusan agung, keputusan Muhyiddin, keputusan Datuk Seri Hamzah, keputusan kerajaan rakyat bernama Kerajaan Perikatan Nasional ini. Kamu sudah tidak layak menjadi Ketua Polis Negara. Tidak layak lagi kontrak jawatan kamu tu disambung, walaupun kamu dengan Najib, dengan polis-polis kartel Najib dalam PDRM melobi sampai menangis darah depan Hamzah Zainuddin, depan Muhyiddin, depan Agong, depan Mahathir. Tolong hormat tangan-tangan gaib politik Malaysia ya. Hamid Bado, Najib, polis-polis kartel Najib dalam PDRM ni. Kau jangan lagi cross the red line. Apa tu red line? Jufazli Syah Ahmad ni dia punya red line. Saya tak akan berhenti untuk menegakkan kebenaran dan keadilan undang-undang dalam PDRM, dalam Mahkamah Malaysia, dalam negara Malaysia ini atas nama justice untuk rakyat Malaysia. Buat undang-undang tu Hamid Bado, polis-polis Najib dalam PDRM, jangan buat undang-undang penyamun penyangak. Jangan buat undang-undang suka hati. Rujuk dengan Hamzah Zainuddin, rujuk dengan Muhyiddin, rujuk dengan Agong, rujuk dengan Tun Dr. Mahathir. Kenapa saya sebut nama Tun Dr. Mahathir walaupun dia tak ada jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional? Tun Dr. Mahathir tu adalah antara 100 manusia yang berpengaruh di dunia, diiktiraf oleh seluruh dunia. Tahun 2019 lalu, selepas Tun Dr. Mahathir menang PRU14, menjatuhkan kerajaan Najib, kerajaan UMNO BN dan polis-polis Najib dalam PDRM, Tun Dr. Mahathir adalah antara manusia yang paling berkuasa di dunia.
Kalau Tun Dr. Mahathir tu paling berkuasa di dunia, maksudnya dialah juga yang paling berkuasa dalam Malaysia ni, Hamid Bado. Takkan ini saya kena bagi lecture politik percuma untuk kau faham tentang sistem Mahathirism dalam PDRM. Keputusan pilihan raya tu Tun Dr. Mahathir boleh ubah, Hamid Bado. Keputusan dalam PDRM tu Dr. Mahathir boleh ubah. Putrajaya tu dijaga oleh Tun Dr. Mahathir. Bahasa mudahnya, Perdana Menteri sebenar selama ini di Putrajaya adalah Tun Dr. Mahathir. Cuma Tun Dr. Mahathir sekarang nak tengok siapa di sini pengkhianat. Siapa di sini pengkhianat kepada rakyat dan negara. Siapa di sini penipu dan menikam belakang Tun Dr. Mahathir. Itulah game dia. Hamid Bado, Hamid Bado. Kau ni tak tahu berterima kasih apabila Tun Dr. Mahathir lantik kau sebagai Ketua Polis Negara. Itulah wajah sebenar kau ni memang boleh dibaca setelah kau pegang jawatan Ketua Polis Negara 2 tahun. Sebelum ni wajah kau bermuka-muka. Wajah kau sebelum ni double agent. Pura-pura melawan 1MDB, pura-pura lawan Najib. Hujung-hujungnya kau lindungi Jolo, kau lindungi Najib, kau lindungi Rosmah dalam kes 1MDB. Sampai sekarang kau tak tangkap, kau tak penjarakan pun Jolo, Najib dan Rosmah. Tun Dr. Mahathir ketawa tengok kau punya perangai ni, Hamid Bado. Tak percaya. Itulah suara generasi baru, suara keramat rakyat. Kau pandang rendah, kau pandang sebelah mata. Suara keramat Jufazli Shah Ahmad ni semuanya benar belaka, kau tak percaya. Samalah kau dengan Najib, samalah kau dengan Anwar, Hamid Bado. Samalah kau dengan Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu. Kau nak hancur bersama-sama mereka. Masuklah PRU 15. Guna logo Pakatan Harapan kah, guna logo Najib kah. Lawanlah Hamzah Zainuddin. Kau lawan Muhyiddin kah, kau lawan Tun M kah, PRU 15 nanti. Lawan depan-depan jangan lawan belakang-belakang. Betul kan Hamid Bado? Siapa makan cili dia lah yang terasa pedasnya. So, secara tuntasnya, Hamid Bado kalah dan tumbang dan hancur dalam PDRM pakcik-makcik di tangan Jufazli Shah Ahmad. Checkmate and game over. Hamid Bado, Najib Razak penyamun 1MDB dan polis kartel Hamid Bado dan Najib dalam PDRM. Yang kalah di tangan Hamzah Zainuddin, yang kalah di tangan Muhyiddin, yang kalah di tangan Agong, yang kalah di tangan Tun Dr. Mahathir dan kalah di tangan Jufazli Shah Ahmad. Game is over, bosku Najib penyamun 1MDB. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat pakcik-makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang suara keramat rakyat dalam menyelamatkan PDRM dihancurkan oleh Najib penyamun 1MDB. Terima kasih.